Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Muhammad Safwan bin Mahyudin untuk subjek kita pada hari ini, subjek Bahasa Melayu. Baik. Untuk topik hari ini kita akan belajar tentang perbezaan antara idea utama, idea sampingan dan idea keseluruhan. Okey, untuk pengetahuan awak sendiri, awak dah belajar dengan cikgu tentang idea utama dan idea sampingan. Tapi idea keseluruhan awak tak belajar lagi. Jadi kita akan belajar pada hari inilah, okey, mengenai idea keseluruhan. Tapi cikgu akan selitkan sedikit jugalah cara untuk mencari idea utama dan juga idea sampingan. Okey. Baik, di dalam sebuah perenggan ayat, anda boleh bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu pertama akan ada idea utama, yang kedua akan ada idea sampingan, dan yang ketiga akan ada idea keseluruhan. Jadi 3 perkara ini akan ada di dalam setiap perenggan ataupun petikan yang awak akan baca. Okey. Seterusnya, okey, dekat sini cikgu ada sediakan satu perenggan ataupun petikan lah, okey, mengenai satu tajuk. Okey, arahan dia di sini adalah baca perenggan mengikut berikut, kemudian cari idea utama, idea sampingan dan juga idea keseluruhan. Okey, dekat sini cikgu ada sediakan satu petikan yang mana mempunyai 2 buah perenggan lah dekat sini ya. Okey, ini adalah perenggan yang pertama. Okey, yang bawah ini adalah perenggan yang kedua. Okey, jadi ada 2 perenggan dekat sini. Jadi dekat setiap perenggan dia akan ada idea utama sendiri dan juga ada idea sampingan yang tersendiri. Jadi kejap lagi kita akan cari, kita akan tengok dekat mana idea utama dan idea sampingan dia. Okey. Okey. Untuk idea utama. Idea utama merupakan isi penting yang diceritakan di dalam perenggan tersebut. Okey, maksud isi penting ni adalah orang kata macam kalau dalam satu perenggan yang awak baca tu, isi penting dia adalah merujuk kepada perkara apa yang dia sedang cerita dekat perenggan tu. Okey, itu adalah isi penting dia lah. Okey, untuk setiap perenggan akan ada satu isi penting yang mana kita perlu ceritakan dan kita perlu huraikan perkara tersebut. Okey. Baik, untuk mencari idea utama selalunya berada di ayat pertama di setiap perenggan. Okey, berada di ayat pertama di setiap perenggan. Nampak cikgu dah merahkan dekat situ, berada di ayat yang pertama. Okey. Jadi cikgu dah highlightkan dengan warna kuning, yang mana warna kuning itu adalah merupakan idea utama untuk perenggan 1 dan perenggan 2. Okey, awak boleh nampak dekat sini, nampak tak? Okey, cikgu dah highlightkan idea utama untuk perenggan 1 dan perenggan 2. Jadi awak boleh baca, awak boleh tengok sendiri, okey, macam mana yang dikatakan sebagai idea utama. Nampak tak dekat sini cikgu ada highlightkan untuk perenggan pertama dia adalah berbasikal adalah merupakan aktiviti sukan yang baik untuk kesihatan. Okey, itu adalah idea utama untuk perenggan pertama. Okey, untuk perenggan kedua, idea utamanya adalah aktiviti berbasikal dapat memastikan kita terhindar daripada penyakit obesiti. Okey, itu adalah idea utama untuk perenggan yang nombor 2. Okey, cukup
Dekat situ untuk cara awak cari idea utama. Baik, seterusnya. Nampak dekat sini cikgu dah mention, cikgu dah bawa keluar jawapan dia yang kita dah baca tadi. Okey. Yang atas ni adalah idea utama untuk perenggan pertama. Yang kedua adalah idea utama untuk perenggan yang kedua. Baik. Seterusnya adalah idea sampingan. Idea sampingan merupakan isi sokongan yang menyokong isi penting di dalam perenggan itu. Okey, maksud dia adalah selalunya idea sampingan ni dia adalah merupakan perkara yang mana dia menghuraikan isi penting. Okey, selalunya dia akan ada dekat ayat nombor 2, nombor 3 dan seterusnya lah. Okey, awak kena ingat untuk ayat yang pertama dia adalah merupakan idea utama, dan ayat kedua, ketiga, keempat dan seterusnya ia akan menjadi idea sampingan. Okey, idea sampingan boleh terdiri daripada ayat yang menceritakan huraian contoh ataupun ayat yang menceritakan kesan. Okey, kejap lagi kita akan tunjukkan contoh. Okey, baik. Untuk mencari idea sampingan, okey, kebiasaannya berada pada ayat kedua dan ayat ketiga. Berada pada ayat kedua dan ayat ketiga. Okey, cikgu dah merahkan dekat situ. Kalau awak nak cari idea sampingan, awak kena cari dekat ayat nombor 2 atau nombor 3 atau nombor yang seterusnya. Sebab apa? Sebab untuk ayat yang pertama dia akan menunjukkan tentang idea utama, bukan idea sampingan. Idea sampingan dia akan berada pada ayat kedua, ketiga dan seterusnya. Okey? Nampak tak? Dekat perenggan tu cikgu dah highlightkan dengan warna hijau dekat perenggan 1 dan perenggan 2. Nampak tak? Okey. Untuk perenggan pertama, dia punya idea sampingan berada pada ayat nombor 2. Okey, iaitu aktiviti ini sangat sesuai dijalankan bersama ahli keluarga yang lain semasa waktu lapang mahupun cuti sekolah. Okey, nampak tak? Dia ada dekat ayat nombor 2. Okey. Kita tengok perenggan nombor 2 pula. Okey, aktiviti berbasikal. Yang ni kita tengok. Cikgu tak highlightkan dekat ayat pertama sebab apa? Sebab ayat pertama adalah merupakan idea utama. Jadi cikgu highlightkan dekat ayat nombor 2. Nampak tak? Hal ini kerana badan kita akan berpeluh untuk membakar kalori dan lemak. Nampak tak cikgu dah highlightkan? Okey. Jadi untuk perenggan nombor 2, dia punya idea sampingan adalah badan kita akan berpeluh untuk membakar kalori dan lemak. Okey. Untuk perenggan nombor 2 juga cikgu ambil idea sampingan daripada ayat nombor 2, bukan ayat yang pertama. Okey. Okey, cikgu dah mention kat sini. Cikgu dah keluarkan apa yang kita cakap yang tadi. Okey, kita teruskan untuk yang seterusnya, iaitu idea keseluruhan. Okey, idea keseluruhan awak tak pernah belajar lagi. Okey. Kita tengok. Idea keseluruhan adalah merujuk kepada isi semua perenggan yang ada. Isi kesemua perenggan yang ada. Idea keseluruhan juga lebih dikenali sebagai tajuk utama tentang perkara yang diceritakan di dalam perenggan tersebut. Okey, kiranya kalau awak nak tengok idea keseluruhan ni, awak kena baca kesemua perenggan yang ada dulu, lepas tu baru awak boleh dapat apa yang idea keseluruhan dia. Okey, dia tak sama macam idea utama, sebab kalau idea utama kita akan buat kita akan cari dia by paragraph, by perenggan. Okey, untuk
idea keseluruhan ni kita kena baca semua dulu petikan yang ada, dari kalau ada daripada atas sampai bawah, kemudian baru kita akan keluarkan idea keseluruhan dia. Okey, kita tengok contoh. Okey, untuk mencari idea keseluruhan, kita perlu membaca kesemua teks ayat yang ada. Nampak tak cikgu dah merahkan? Perlu membaca kesemua teks ayat yang ada, kemudian baru simpulkan idea keseluruhannya. Okey, jadi untuk cari idea keseluruhan, nak atau tak nak, awak kena baca semua teks yang ada untuk tajuk yang awak sedang baca tu. Kemudian baru awak boleh simpulkan satu idea keseluruhan yang merangkumi keseluruhan teks yang awak telah baca. Contoh kalau dalam ayat cikgu, okey, ada 2 perenggan, jadi awak kena baca perenggan, kedua-dua perenggan ini, kemudian baru awak boleh simpulkan satu idea keseluruhan. Okey, dekat sini nampak tak, untuk perenggan 1 dan perenggan 2 cikgu dah highlightkan dengan warna biru, yang mana awak perlu baca semua perenggan yang ada, kemudian baru awak boleh simpulkan satu idea keseluruhan. Okey, nampak tak kat sini? Okey, kita akan tengok contoh dia, apa yang kita akan dapat selepas kita baca semua sekali perenggan yang ada. Kita akan dapat satu idea keseluruhan, iaitu kepentingan aktiviti berbasikal. Okey, maksudnya dalam ayat perenggan yang cikgu sediakan, okey, apa yang diceritakan dalam perenggan 1 dan perenggan 2 adalah merujuk kepada satu perkara sahaja, iaitu kepentingan aktiviti berbasikal. Jadi kepentingan aktiviti berbasikal ni dia adalah merupakan topik utama tentang perenggan yang sedang awak baca daripada tadilah. Okey, jadi itu adalah idea keseluruhan yang kita dapat simpulkan daripada 2 perenggan yang cikgu sediakan dekat dalam slide inilah. Okey, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.